Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang pertama akan membincangkan tajuk Pecahan Kaedah Kubra 3 dan saya adalah pembentang yang pertama, Nurul Farizah binti Abdul Rauf. Okey, kita masuk kepada kaedah yang pertama, iaitu idza daqal amru ittasa'a. Apabila sesuatu itu sempit, hukumnya menjadi luas. Okey, kita tengok kepada huraian kaedah. Kaedah ini ia berasal daripada fatwa dan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Ia juga telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdul Assalam, di mana syariat Islam ini dibina atas dasar apabila sesuatu perkara itu sukar dan sempit, ia menjadi mudah dan luas. Dengan adanya kaedah ini, setiap kesempitan yang dihadapi oleh seseorang seharusnya dipermudahkan atau diperlonggarkan sehingga ia terasa kebahagiaan. Okey, saya bagi contoh. Si A ni dia telah pergi ke hutan, namun dia tersesat di dalam hutan dan pada ketika itu semua bekalan makanannya telah habis. Jadi si A ni telah mengalami kemudaratan yang sangat besar terhadap dirinya kerana si A ni terancam dengan kelaparan yang boleh membawa kepada kematian. Jadi dalam situasi yang sukar seperti si A ni, maka dia telah diberikan keringanan oleh syarak, di mana si A ni boleh makan apa sahaja yang ada di dalam hutan termasuk khinzir. Seperti kita tahu, khinzir ni haram umat Islam makan. Okey, jadi syarak telah membenarkan si A ni untuk makan apa sahaja yang ada di dalam hutan termasuk makanan yang haram pada asalnya di sisi syarak. Okey, jadi ini merupakan salah satu contoh keringanan yang telah diberikan oleh syarak berdasarkan kepada kaedah hukum furu' ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada rumusan kaedah. Segala sesuatu itu apabila sukar dikerjakan, hukum pelaksanaannya menjadi mudah dan longgar. Okey, seperti contoh tadilah, si A itu telah diberikan keringanan oleh syarak untuk makan apa sahaja yang ada di dalam hutan, even makanan tu adalah haram pada asalnya di sisi syarak. Tapi ini adalah untuk memelihara diri daripada mati kelaparan. Okey, kita tengok hukum furu'. Hukum furu' yang pertama adalah Imam Syafi'i pernah ditanya berkenaan lalat yang hinggap di atas najis, kemudian hinggap pula pada pakaian seseorang. Beliau menjawab, sekiranya ketika ia terbang sebelum hinggap pada pakaian, kakinya menjadi kering, ia jelas tidak menyebabkan pakaian itu menjadi najis. Namun, jika sebaliknya, beliau menyatakan kaedah tersebut. Okey, maksud dekat sini, saya bagi contoh lagi si A. Si A nak pergi solat dekat masjid. Jadi, ada seekor lalat ni, lepas dia hinggap pada najis, dia telah hinggap pula pada pakaian si A. Jadi, Imam Syafi'i menyatakan, jika kaki lalat tu, dia kering, okey, sebelum dia hinggap dekat baju si A tu, kaki dia telah kering. Jadi, pakaian yang dipakai oleh si A tu adalah tidak najis. Ia tidak akan menjadi najis dan ia boleh dibawa solat. Namun jika sebaliknya, beliau menyatakan kaedah tersebut. Namun jika kaki lalat tu ia tak kering, lepas tu dia terus hinggap pada baju si A ni, sebab tu Imam Syafi'i menyatakan kaedah hukum furu' ini, iaitu idza daqal amru ittasa'a. Apabila sesuatu itu sempit, hukumnya menjadi luas. Okey, mudah dan luas. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Tidak perlu kepada keyakinan dan cukup dengan zon atau berat sangka sahaja dalam masalah arah kiblat, suci tempat dan lainnya. Okey, ini sebagai contoh. Si A lagi. Si A ni dia pergi hutan. Dia pergi hutan dan dia nak solat. Tapi dia ada masalah. Masalah di mana dia tidak tahu di mana arah kiblat. Jadi si A ini dia tidak perlu kepada keyakinan. Dia hanya perlu kepada sangkaan berat sahaja, iaitu azwan, untuk menjadi syarat sah solat. Cuba kita bayangkan jika syarat sah solat itu adalah mesti keyakinan. Okey, kita mesti perlu yakin di mana arah kiblat. Jadi sampai sekarang mesti ramai umat Islam yang rasa susah untuk solat. Okey, jadi dalam hal ini, dalam isu ini,
arah kiblat ni termasuk di bawah kaedah idza daqal amru ittasa'a, yang tidak perlu kepada keyakinan arah kiblat untuk kita solat. Bahkan hanya cukup dengan sangkaan berat azan, bahawa arah kiblat dekat sini. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tan Syarmi Ashikin binti Tan Syarifuddin, nombor matrik I1730253. Saya akan menerangkan tentang kaedah kubra ketiga, kaedah pecahan yang kedua. Kaedah tu iza ittasa'al amru yang bermaksud sesuatu itu menjadi longgar atau luas, hukum menjadi sempit. Jika sesuatu itu longgar atau luas, hukum dia menjadi sempit. Maksudnya kaedah ni dihubungkan dengan kaedah ad-darurat takdiru bi qadariha, iaitu keadaan darurat itu diharuskan menurut kadarnya. Antara lain sesuatu itu dibuka ruang ketika keadaan darurat, dan apabila darurat tu telah lenyap, pelaksanaan hukum tu kembali bertukar semula kepada hukum asal lah. Hukum furuk yang terbentuk dari kaedah ni ialah yang pertama, melakukan gerakan yang sedikit ketika sedang mendirikan solat. Tu diharuskan, namun tidak boleh berulang-ulang melakukan gerakan tu jika tidak ada desakan ataupun keperluan. Yang kedua, seseorang yang berada dalam keadaan lapang ataupun free, dia harus melaksanakan solat dengan segera, solat di awal waktu, menurut mengikut rukun, dan sempurnalah solat dia. Apa yang boleh dirumuskan di sini, jika sesuatu hukum tu menjadi terlalu longgar, hukumnya menjadi sempit. Dalam konteks lain, kaedah tu dibawa juga dalam kaedah dimaafkan ketika permulaan. Apa yang tak dimaafkan tu ketika pertengahan ataupun berkekalan. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang daripada kesalahan diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhana binti Muhammad Nasir. Seterusnya saya akan membentangkan kaedah pecahan yang ketiga, iaitu ad-daruratu tubihul mahsurat. Apa maksudnya adalah kemudaratan membolehkan tegahan-tegahan. Apa yang dimasukkan kaedah ini adalah di mana keadaan kemudaratan itu dia membolehkan dan mengharamkan satu perkara yang diharamkan atau ditegah. Maksudnya setiap perkara yang haram, apabila datangnya keadaan itu menjadi mudarat ataupun darurat, maka perkara tersebut diharuskan. Seterusnya kita pergi kepada rumusan kaedah, yang di mana dalam kaedah pecahan ini ada lafaz yang boleh dikaitkan. Yang pertama, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dengan lafaz la wajiba ma'ajzin wala ma'ad darurat. Maksudnya tidak menjadi wajib kerana lemah dan tidak haram kerana darurat. Tidak menjadi wajib kerana lemah ni saya boleh bagi contoh rukhsah berpuasa, yang di mana seorang itu apabila di dalam keadaan sakit yang tenai ataupun yang uzur yang sehingga kemudian dia lemah, dan hukum wajib berpuasa ke atasnya tu tidak wajib, dia diharuskan, itu diberikan rukhsah, kemudahan kepadanya sebabkan dia sakit, macam tu. Dan yang kedua, tidak haram kerana darurat. Macam saya cakap tadi lah, segala perkara yang haram apabila datangnya keadaan itu dalam keadaan darurat, maka hukum perkara tersebut diharuskan. Yang kedua iaitu kaedah laisa yahilu bil hajat wa haramu ila fid darurat. Maksudnya tidak ada perkara haram yang dihalalkan kerana hajat kecuali dalam keadaan darurat. Maksud dekat sini adalah tak ada perkara haram yang boleh dihalalkan hanya semata-mata kerana hajat ataupun teringinkan sesuatu. Kecuali keadaan itu, kecuali situasi itu dalam keadaan darurat, maka dia diharuskan. Tapi kalau setakat hanya hajat semata-mata, perkara haram itu tak boleh dihalalkan.
Okay, kita pergi pada sumber asal kaedah. Okay, sumber asal kaedah iaitu berdasarkan dalil Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 3, iaitu bermaksud sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan iaitu memakan benda-benda yang diharamkan sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka dia bolehlah memakannya. Kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. So dalil sini pun jelas menunjukkan apabila seorang itu dalam keadaan terpaksa dan dia macam terpaksa dalam kelaparan, so benda yang perkara yang diharamkan, makan-makanan yang diharamkan tu dia boleh memakan makanan itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum furuk dalam kaedah yang ketiga ini. Yang pertama ialah harus memakan bangkai atau benda yang haram ketika sangat lapar untuk menyelamatkan jiwa daripada mati kebuluran. Kat sini jelas mengatakan pada awalnya hukum bangkai adalah haram. Tapi apabila di dalam keadaan mudarat iaitu sangat lapar, maka hukum itu menjadi harus dan dia boleh makan bangkai itu sebab sebab dia sangat lapar dan untuk menyelamatkan jiwa daripada mati kebuluran. Yang kedua, sekiranya tiada doktor wanita untuk menguruskan wanita bersalin, maka doktor lelaki diharuskan untuk menguruskan wanita tersebut dan merawatnya. Masuk kat sini saya bagi situasi, contohnya dalam satu perkampungan ataupun hospital di dalam pedalaman. So kat situ tak banyak doktor. So andai satu hari tu tak ada doktor wanita yang boleh uruskan untuk wanita bersalin, maka doktor lelaki itu diharuskan untuk menguruskan wanita tersebut. Okey, yang ketiga, boleh melakukan tindakan apa sahaja terhadap harta milik musuh dalam keadaan perang untuk mengalahkan mereka. Okey, contohnya membakar kubu. Okey, saya pergi seterusnya pada pengecualian daripada kaedah ini, itu yang mana hukum-hukum yang terkecuali daripada kaedah pecahan ini walaupun dipaksa, walaupun dalam keadaan kemudaratan, dia tetap tidak boleh melakukan perkara ini. Okey, yang pertama iaitu membunuh. Okey, membunuh ni apabila seseorang itu dipaksa dipaksa untuk membunuh orang lain, maka orang itu tak boleh buat. Dia tak boleh membunuh orang lain. Dia tetap hukum haram, tak boleh diharuskan. Sama juga berzina, apabila dipaksa berzina, seseorang itu pun tidak boleh melakukan. Dan yang ketiga ialah kekufuran atau kufur. Yang dimasukkan sini adalah bila seorang itu dipaksa ataupun diikut untuk kufur, untuk murtad, seseorang itu tidak boleh mengaku tidak boleh melakukan, dia tidak boleh murtad. Yang dia boleh cuma adalah menzahirkan kekufuran dia di mulut, tetapi dalam hati dia masih beriman. So itu sahaja penjelasan saya dalam kaedah yang ketiga. Okay, seterusnya kita masuk pada kaedah yang keempat, iaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Maksudnya keadaan darurat itu ditentukan mengikut kadarnya. Okey, keadaan darurat yang diharuskan ni disebabkan adanya kemudaratan. So kemudaratan itu akan dinilai mengikut kadarnya. Okay, yang di mana hukum harus tersebut hanyalah sekadar untuk menghilangkan kemudaratan yang ditimpa oleh seseorang. So bila kemudaratan itu hilang, maka hukum harus itu juga telah hilang dan dia akan menjadi semula pada hukum haram. Okey, kita pergi pada lafaz yang boleh dikaitkan. Yang pertama ialah ma'ubihu lidarurat tuqaddiru biqadariha. Maksudnya apa yang dibolehkan kemudaratan itu dihukum menurut kadar kemudaratan. Okey, yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Iz Al-Addin bin Abdul Al-Salam di dalam kitabnya Qawaid Al-Ahkam, iaitu ma'ahallu lidarurat aw hajatin biqaddiru biqadariha wa yasulu bizawaliha. Okey, maksudnya kat sini apa yang dihalalkan sebab darurat atau hajat ni dihukum menurut kadarnya dan hilangnya dengan lenyapnya darurat. Okey, macam tadi kata pada asalnya hukum itu menjadi harus kerana darurat. So apabila darurat telah hilang, maka hukum itu berbalik kepada haram. Seterusnya kita pergi pada rumusan kaedah. Okay, rumusan pada kaedah keempat ni lah. Rumusan seterusnya ialah di mana kaedah ini merupakan batasan untuk mengambil rukhsah ataupun menggunakan kemudahan dalam keadaan darurat. Dan ukuran ini dimaksudkan adalah sekadar untuk menyelamatkan diri pada bahaya dan tidak lebih daripada itu. So ukuran inilah yang dimasukkannya untuk sekadar hanya untuk selamatkan diri kita daripada darurat itu. So apabila kemudaratan ataupun darurat itu dah hilang, maka hukum itu berbalik pada hukum haram. Okay, seterusnya kita pergi pada hukum furuk biar kita nampak jelas kaedah ini macam mana. Okay, yang pertama, memakan bangkai itu hanyalah diharuskan untuk menyelamatkan diri pada kelaparan dan mati kebuluran. So apabila dah bertenaga semula, batas yang diharuskan itu berakhir.
Macam saya cakap tadi, di mana pada asalnya makan bangkai itu adalah haram, tetapi dalam keadaan kemudaratan ia menjadi harus. So kita harus bangkai itu dibolehkan untuk dimakan kerana tujuan untuk selamatkan dia pada mata kelaparan. So apabila kita dah makan, kita dah bertenaga, maka hukum ataupun batas yang diharuskan itu dah berakhir. So dia akan kembali semula kepada haram. Okey, yang kedua iaitu seseorang yang dibenarkan memelihara anjing untuk tujuan perburuan dan tidak boleh memelihara lebih daripada jumlah keperluan tersebut. Okey, masa dekat sini kita ingin tahu umat Islam ni memang tak boleh bela anjing. Tapi ahli Islam mengatakan boleh bela anjing hanya untuk tujuan perburuan. So maksudnya kita tak boleh nak memelihara tu lebih daripada jumlah keperluan lah. Maksudnya contoh keperluan kita hanya seekor saja untuk tujuan perburuan, seekor atau 2 ekor. Tapi kita bela dekat 10 ekor macam kita bela anak-anak kucing. So tak boleh. Kita hanya boleh untuk dibenarkan memelihara hanya jumlah yang sedikit untuk tujuan perburuan sahaja. Okay, yang ketiga itu doktor diharuskan melihat aurat pesakit lelaki dan wanita untuk merawat, tapi hanya pada anggota atau bahagian sakit saja, tak lebih daripada itu. Okay. Yang ni masukkan seseorang doktor tu, contohnya doktor lelaki merawat pesakit wanita, maka sakit anggota dia, doktor lelaki tu hanya boleh melihat aurat wanita itu pada anggota bahagian sakit saja. Okay. Contohnya dekat bahagian pergelangan kaki. Aurat wanita, kaki adalah aurat kan bagi wanita, maka doktor lelaki itu hanya boleh tengok bahagian pergelangan kaki saja, tidak boleh lebih daripada itu. Okey, itu saja. Okey, seterusnya kita pergi pengecualian daripada kaedah ini. Okey, yang pertama ialah jual beli al-araya. Okey, jual beli al-araya iaitu di mana pada permulaannya ia diharuskan untuk golongan fakir miskin. Namun selepas itu dia diharuskan juga untuk golongan kaya. So jual beli al-araya tidak boleh dimasukkan dalam kaedah yang keempat ini. Dan li'an juga pada asalnya diharuskan dalam keadaan sukar, iaitu mendatangkan saksi terhadap isteri yang berzina. Namun kemudian ia diharuskan dalam semua kemungkinan. So li'an pun tak boleh juga termasuk dalam kaedah furuk. So kat situlah pengecualian daripada kaedah yang keempat ini. So itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya bagi sahabat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Abdullah sebagai pembentang yang keempat. Saya akan menyambung daripada kawan saya dengan kaedah 5 dan 6. Kaedah 5 ialah ma jaza li uzrin batala bizawalihi, yang membawa maksud apa yang diharuskan kerana uzur batal dengan sebab hilang uzur tersebut. Maksudnya di sini yang mana pada ketika itu uzur diharuskan, tetapi jika hilang uzur tersebut maka batallah apa yang diharuskan itu. Huraian bagi kaedah ini, sesuatu yang dihalalkan dan diharuskan ketika ada keuzuran itu akan kembali kepada hukum asal apabila hilang keuzuran tersebut. Apa yang boleh diterangkan ialah sesuatu keperluan telah dihalalkan pada ketika itu kerana ada keuzuran. Tetapi jika keuzuran tersebut hilang, maka ia perlu kembali kepada hukum asal. Hukum furuk, saya ambil 3 contoh. Yang pertama, tayamum menjadi batal dengan sebab didapati atau ada air sebelum masuk waktu sembahyang. Contohnya, Ali bertayamum tetapi dia belum sembahyang lagi dan pada ketika itu ada air. Maka tayamum Ali tadi batal dan dia perlu berwuduk untuk menunaikan solatnya. Yang kedua, tayamum tidak diizinkan dengan ada air sebelum masuk waktu sembahyang. Contohnya, Ahmad ingin bertayamum tetapi pada ketika itu didapati ada air. Maka Ahmad tidak dibenarkan dan tidak boleh bertayamum untuk mendirikan solat.
Dan yang ketiga ialah ketika menjelang Ramadan, seseorang jatuh sakit. Ia harus berbuka kerana keuzuran sakitnya itu. Namun setelah ia sembuh, wajib berpuasa. Contoh saya ambil sini Aminah. Pada bulan Ramadan, Aminah telah jatuh sakit kerana disebabkan keuzuran sakitnya itu, Aminah diharuskan untuk berbuka puasa. Namun setelah dia sembuh dan dia sihat sepenuhnya, maka Aminah diwajibkan untuk berpuasa kembali kerana pada waktu itu merupakan bulan Ramadan dan umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Seterusnya, saya akan menyambung kepada kaedah yang keenam. Kaedah keenam ialah Al-hajatu tanzilu manzilatad darurah ammatan kanat aw khassah, yang membawa maksud keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat sama ada umum atau khusus. Pengertian bagi kaedah ini berkait dengan pengertian daripada kalimah-kalimah dalam kaedah tersebut. Dia ada 4. Yang pertama, al-hajjah, ad-darurah, ammah dan terakhir sekali khassah. Kita pergi kepada satu persatu. Al-hajjah bermaksud sesuatu yang membawa ke arah kemudahan untuk mencapai apa yang dimaksudkan, iaitu tanpa perlu kepada darurat dan juga sukar. Maksud yang lain kat sini, keadaan yang meliputi atau menghendaki agar seseorang itu melakukan ataupun membuat sesuatu perbuatan yang mana perbuatan itu tidak ikut hukum yang sepatutnya. Namun, ia bukan untuk menghindarkan bahaya seperti dalam keadaan darurat. Yang kedua, ad-darurah. Ialah hal keadaan yang mana seseorang itu mesti atau tidak dapat tidak memerlukannya. Maksudnya, jika kita tidak memperolehi perkara tersebut ataupun tidak dapat atau ditinggalkan, maka ia menyebabkan kita berada dalam keadaan bahaya. Contohnya, kita terpaksa ataupun terdesak untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Seperti kita terpaksa minum arak dalam keadaan dahaga, yang mana pada ketika itu ketiadaan air, ada arak je, air lain tak ada. Yang ketiga, ammah. Bermaksud sesuatu keperluan. Itu adalah meliputi atau merangkumi keperluan seluruh umat manusia atau umum. Yang keempat, khassah. Bermaksud keperluan sesuatu golongan tertentu yang bukan berbentuk individu. Seterusnya kita masuk kepada huraian bagi kaedah ini. Maksudnya ialah keringanan itu dibolehkan pada hajat sebagaimana ia dibolehkan pada perkara darurat. Maksud yang lain ialah keringanan tidak hanya terbatas kepada perkara darurat sahaja, namun ia juga ada pada perkara hajiat ataupun keperluan. Seterusnya kita masuk kepada tingkatkan keperluan. Dia diklasifikasikan kepada 5, iaitu daruriyat, hajiat, manfaat, zinnah dan fudul. Daruriyat ataupun darurat, iaitu perkara yang sekiranya tidak dipenuhi akan menyebabkan kemudaratan atau binasa. Di mana daruriyat ni kita perlu buat ataupun laksanakan perkara ini. Jika kita tidak penuhi, kita akan mendapat kemudaratan dan kebinasaan.
Contohnya, kita diharuskan makan bangkai haiwan ketika berada dalam keadaan kelaparan dan pada ketika itu tiada makanan lain. Yang kedua, hajiat atau hajat. Keadaan tidak sampai kepada tahap membinasakan. Namun, jika tidak melakukannya menyebabkan kesusahan. Yang mana pada ketika ini tidaklah sampai kepada tahap membinasakan. Tetapi, jika kita tidak buat, kita akan mendapat kesusahan. Keadaan ini juga tidak mengharuskan kita melakukan perkara-perkara yang haram. Seperti tidak harus bagi kita untuk makan bangkai haiwan. Yang ketiga, manfaat, iaitu keperluan kepada makanan yang berzat supaya hidup lebih sihat. Contohnya, manfaat ni keperluan yang memberikan faedah dan juga kebaikan kepada diri kita. Seperti kita makan daging, kita makan udang, sotong, ayam dan sebagainya. Yang keempat ialah zinah, iaitu untuk kemewahan hidup kita. Seperti kita memakai pakaian yang mahal-mahal dan perhiasan, kita ada rumah besar, kereta mewah dan sebagainya. Manakala fudul bermaksud berlebih-lebihan, yang mana kita melakukan sesuatu perkara tu secara berlebih-lebih. Seperti kita makan makanan yang syubhah dan juga makanan yang haram. Seterusnya, tingkatan kemaslahatan. Kemaslahatan di dunia dan di akhirat dapat kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kemaslahatan daruriyat, kemaslahatan hajiat dan kemaslahatan kamaliyat. Kemaslahatan daruriyat iaitu kemaslahatan yang mesti. Antaranya makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Manakala kemaslahatan hajiat iaitu barangan keperluan sederhana. Antaranya keperluan asasi dan juga kesempurnaan. Yang seterusnya kemaslahatan hajiat, kemaslahatan kamaliyat iaitu kesempurnaan. Yang mana bahagian ini terbahagi kepada 3, iaitu darurat atau melakukan perkara yang dituntut oleh syarak dan meninggalkan apa yang ditegah oleh syarak. Iaitu kita melakukan perkara yang wajib, perkara yang disuruh oleh syarak dan kita tinggal, kita tidak buat perkara yang dilarang oleh syarak. Yang kedua, maslahat hajat, iaitu kita melakukan perkara-perkara sunat muakkad. Dan terakhir sekali ialah darurat kesempurnaan, iaitu kita melakukan sunat-sunat yang kecil seperti sunat hayat. Seterusnya ialah hukum furud. Saya ambil 2 contoh. Yang pertama, diharuskan melihat kepada bakal isteri untuk tujuan perkahwinan. Contohnya ialah Ahmad diharuskan untuk melihat wajah bakal isteri bagi tujuan perkahwinan. Yang kedua, seseorang lelaki diharuskan memakai pakaian sutera disebabkan ada penyakit kulit dan lainnya, namun dalam keadaan biasa diharamkan. Contoh, Abu diharuskan atau dibenarkan pakai pakaian sutera kerana pada waktu itu Abu mempunyai penyakit kulit. Namun, jika dia sembuh dan berada dalam keadaan biasa, maka Abu diharapkan untuk memakai pakaian sutera tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asma binti Razak. Nombor saya S1819608. Saya akan membentangkan kaedah yang ke-7. Al-izdiraru la yubtilu haqqal khair. Maksudnya keadaan terdesak tidak membatalkan hak orang lain. Lain kaedah, laisa lil mazlumi an yazlima ghayrahu. Maksudnya tidak boleh orang kena zalim menzalimi orang lain.
Kaedah ini baru masuk keperluan di waktu terdesak tidak dapat membatalkan hak milik orang lain sepenuhnya. Apabila keadaan darurat menyebabkan seseorang terpaksa mengambil atau memanfaatkan harta orang lain, maka ia tetap harus menggantikan harta yang telah diambil itu. Sama ada desakan itu disebabkan oleh perkara samawi iaitu kelaparan atau bukan perkara samawi iaitu dipaksa. Rumusan kaedah ada dua. Yang pertama, al-istiraru bi amri samawi. Bermaksud desakan berkaitan perkara samawi iaitu urusan berjelma bukan dengan usaha manusia dan seseorang itu tidak dapat membawanya. Contohnya kelaparan. Seseorang yang terdesak kelaparan harus makan makanan orang untuk elakkan dirinya kebuluran, tapi desakan tersebut tidak sampai menggugurkan hak milik orang lain sepenuhnya. Pemilik makanan tersebut tetap diberikan gantian atau imbuhan terpaksa. Okay, contoh yang mudah faham. Kita ni kurang berkemampuan ataupun tengah-tengah bulan duit kita habis. Lepas tu kita ni terpaksa lah terbekal muka pergi minta makanan ataupun duit ke dekat jiran sebelah rumah kita. Lepas tu jiran tu pun bagilah segantam beras ke ataupun RM10, RM20 macam tu. Lepas tu nanti bila kita dah dapat gaji ataupun kita dah mampu, kita kena bayar balik duit ke ataupun makanan yang kita pinjam daripada jiran sebelah rumah kita tadi. Okey. Yang kedua, al-istiraru bi amri ghairi samawi. Maksud desakan bukan sebab perkara samawi, iaitu desakan dan tekanan yang datang daripada pihak manusia atau seseorang. Contoh, apabila sebuah perahu dikhawatirkan akan tenggelam kerana banyaknya muatan, kemudian si pemilik perahu itu melemparkan sebahagian barang milik penumpangnya ke laut, maka pemilik perahu itu wajib ganti barang yang dilemparkan tersebut kepada pemiliknya. Contoh, kita pergi sebuah pulau ke ataupun ada pulau lah, lepas tu ada sebuah aja perahu dekat situ, lepas tu nak ke seberang. Lepas tu ramai lah orang naik dalam perahu tu. Tiba-tiba dekat tengah laut tu perahu tu nak karam, nak tenggelam. Lepas tu pemilik perahu tu dia lemparkan sebahagian barang milik penumpangnya ke laut. Maka nanti pemilik perahu tu dia wajib ganti barang yang dia lemparkan dalam laut tu kepada pemiliknya semula. Okey, hukum furuk. Sekiranya tempoh sewaan tanah pertanian telah tamat namun tanamannya masih belum dapat dituai sebabkan belum masak, sewaan dikira berterusan sampai ia dapat dituai dengan kadar tambahan sewaan sepatutnya. Hal ini kerana desakan dan tekanan penyewa untuk mengekalkan tanamannya hingga masak dan dapat dituai tidak membatalkan hak milik tuan tanah. Contoh ni Pak Cik B ni dia sewa tanah sawah ataupun tanah bendang dekat Pak Cik A. Tapi padi dia ni tak masak lagi. Lepas tu hasilnya pun tak dapat dituai dah sebab belum masak. Dia boleh nak lanjutkan sewaan tanah tu asalkan dia bayar lebih dengan kadar tambahan sewaan sepatutnya. Dia tambah lah, dia boleh lah tambah 200-300 untuk lanjutkan tempoh sewaan tanah tu. Sewaan tu ikut berapa lama masa tambahan. Contoh kalau dia tambah masa 2-3 bulan, maknanya lagi lama lagi yang kena bayar lebih lah kepada pemilik sawah tu sehingga padi tu masak dan dapat dituai. Kaedah yang ke-8, al-hukmu yatba'u maslahatan rajihah. Maksudnya hukum itu mengikut kemaslahatan yang kukuh. Uraian kaedah ni banyak digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat, jihad dan lain-lain. Walaupun kadang-kadang zahirnya dapati ada kerugian daripada perbuatan tersebut, namun kesudahannya atau hakikatnya terdapat kemaslahatan yang kuat dan rajih. Sebab itulah syarak menyuruh melaksanakannya. Contohnya, keizinan berjihad dan memerangi musuh pada zahirnya sebab akan menyebabkan kematian, kerosakan, tapi natijahnya adalah amat baik dan jelas, iaitu untuk mempertahankan diri agama dan menyebarkan agama Islam. Hasil jihad, Islam akan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Contohnya, jihad ni memanglah mula-mula akan menyebabkan pertumpahan darah, akan mengorbankan banyak nyawa, tapi hikmahnya Islam akan ditakuti oleh orang kafir. Lepas tu penindasan terhadap orang Islam pun tak ada. Hasil jihad pun Islam pun akan terkenal ke seluruh pelosok dunia. Yang kedua, haramnya minum arak dan judi. Minum arak ni kan kita tahu. Minum arak ni akan menyebabkan mabuk, hilangkan warasan akal, akan rosakkan akal fikiran. Judi pun akan buatkan hubungan kita dengan keluarga terjejas. Lepas tu makan harta secara batil. Lagipun banyak kesan negatif daripada positif. Sebab itulah hukumnya haram. Lagipun ada sebab-sebab yang kita tak dapat dipertikaikan. Hukum itu mengikut kemaslahatan yang kukuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nura Afifah binti Abdul Razak. Nombor metrik I1810267 akan membentangkan tentang pecahan kaedah kubra yang seterusnya. Kaedah yang ke-9 iaitu Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berkisar bersama ilahnya atau sebabnya. Huraian kaedah, sesuatu hukum itu atau hukum yang ada itu kerana ada ilah atau sebabnya. Sekiranya ilah itu hilang, tidak berlakulah hukum tersebut. Okey, macam mana suatu hukum tersebut nak ditetapkan haram dan sebagainya. Nantilah kita kena tengok ada ke tak ilahnya yang menyebabkan terjadinya hukum haram. Hukum furuk. Diharamkan arak disebabkan ilah yang memabukkan. Bila tiada ilah maka tiada hukum haram. Contoh, arak bertukar menjadi cuka. Okey, hukum asal arak adalah haram. Sebab apa? Sebab ada ilah iaitu memabukkan. Tapi bila bertukar menjadi cuka, automatically ilah yang memabukkan tersebut hilang. Maka hukum haram gugur ke atas cuka tersebut. Yang kedua, sesuatu yang mengandungi racun apabila merosakkan diharamkan, apabila tidak merosakkan sebaliknya menjadi ubat diharuskan. Contohnya penggunaan daun ketum. Kalau ikutkan dalam undang-undang Malaysia and Islam, penggunaan daun ketum ni diharamkan kerana banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Antara mudarat ni ialah mendatangkan ketagihan, khayal dan ilah yang memabukkan. Kaedah yang ke-10 iaitu Yunazzalul majhul manzilatal ma'dum. Kedudukan perkara yang tidak diketahui itu sama dengan kedudukan apa yang tidak ada. Kaedah ini berakhir bersama lafaz tambahan. Wa in kana baqa'ahu iza ya'isa minal wuqufi alaihi aw syaqqa i'tibarah. Dan kira asalnya berkekalan sebegitu apabila lemah atau tidak dapat untuk berpegang terhadapnya atau sukar diiktibarkan. Kita tengok kepada huraian kaedah. Menurut Ibn Rajib Al-Hambali, apa yang tidak diketahui atau majhul itu kedudukannya serta tarafnya sama dengan apa yang tak ada. Ibn Taymiyah menjelaskan, Al-majhulu fi syari'ati kal-ma'dumi wal-ma'juzi anhu. Apa yang tidak diketahui dalam syariat seperti yang tidak ada dan lemah mengenainya. Atas dasar untuk menolak kesukaran dan kesempitan, maka dimaafkan dalam hal yang berkaitan syariat yang tidak diketahui. Okey, bila kita tak tahu kedudukan sesuatu hukum tersebut, sama ada halal ke haram ke, maka kita tak dikira berdosa jika melakukannya. Tapi sebelum tu kita kenalah ada usaha untuk cari tahu kedudukan benda tu. Bila dah betul-betul tak tahu yang tak ada jawapan, kita dimaafkan. Sumber asal kaedah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Hadis riwayat Abu Hurairah pula bermaksud, apabila aku memerintahkan kamu melakukan sesuatu, lakukanlah ia semampu kamu. Okey, menurut Ibn Taymiyah, berdasarkan kaedah dan dalil di atas, bila Allah menyuruh hamba-hambanya dengan sesuatu perkara dengan syarat mereka mampu dan mungkin akan lakukan suruhannya. Tapi kalau mereka lemah dan tidak tahu kedudukan, maka suruhan tersebut digugurkan ke atas mereka. Hukum furuk. Barang temuan atau harta tercicir yang ditemui menjadi pemilik orang yang menjumpainya selepas tempoh haul atau masanya dengan syarat tidak diketahui siapakah pemiliknya. Hendak atau wajib menyerahkan barang temuan sekiranya seseorang datang mendakwa barang itu miliknya. Jika tiada pemilik, maka barang tersebut adalah daripada harta yang Allah kurniakan kepada orang yang dikehendaki. Contohnya, Salman menemui apel di sungai. Tidak ada orang yang mendakwa bahawa apel tersebut miliknya. Hukumnya apakah hukumnya? Okey, disebabkan apel ni adalah barangan yang mudah rosak. Jadi, Salman boleh memanfaatkan apel tu, boleh makan apel tu sebagai miliknya. Dan tiba-tiba bila ada orang yang datang menuntut bahawa apel tu milik dia, Salman kenalah ganti dengan nilai barang tersebut. Yang kedua, A menemui rantai emas, duit. Okey, misalnya A ni seorang yang sukalah beli pakaian banda. Satu hari tu dia beli pakaian banda dan tiba-tiba dia terjumpa duit dalam tu. So, wajib bagi si A ni untuk menghebahkan dan mengiklankan temuan tersebut bagi mencari pemilik yang sebenar selama tempoh hebahan dalam 3 bulan ke atau setahun ke macam tu.
Dan dalam tempoh hebahan tersebut juga A wajib jika diyakini amanah untuk menjaga barang tersebut. Jika tiada pemilik yang menuntut, A boleh menggunakan barang tersebut kerana ia adalah daripada harta yang Allah kurniakan kepada orang yang dikehendaki. Tapi pendapat yang paling tepat adalah wajiblah. Tapi pendapat yang paling tepat hendaklah disedekahkan bagi pihak pemilik. Wallahu a'lam.